الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. Yang saya kasihi sidang muslimin muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi kita kesihatan masa dan tenaga, insya-Allah, untuk berada dalam masjid. Kita mengambil manfaat dengan beramal ibadah, berada dalam majlis-majlis zikir dan majlis ilmu, yang mana insya-Allah dalam masa sejam dua kita bersama-sama, kita akan membawa bekalan ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dihadapkan. Semoga amal ibadah kita malam ini dalam keadaan ikhlas lillahi ta'ala. Sidang muslimin muslimat rahimakumullah, satu firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, Inna anzalna ilaikal kitaba bilhaq litahkuma bainan nas bima arakallah wa la takun lil khailina khasima. Maksudnya, sesungguhnya kami, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, menurunkan kepada kamu Muhammad al-kitaba bilhaq, Al-Quran dengan penuh dalamnya kebenaran, litahkuma bainan nas, bagi kamu menjatuhkan hukuman kepada manusia, bima arakallah, dengan apa yang telah Allah tunjukkan, wala takun lil khailina khasima, dan jangan kamu menjadi pembela kepada orang-orang yang pengkhianat. Muslimin muslimat rahimakumullah, ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala terangkan bahawasanya Al-Quran merupakan sumber kebenaran dan menjadi penghukum kepada manusia berdasarkan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan manusia dilarang menjadi pembela bagi orang-orang yang mengkhianati. Mengkhianati di sini maknanya mengkhianati agama ataupun mengkhianati sesama manusia. Kita melihat dalam situasi sekarang, kita tengok hukuman yang dijatuhkan kepada individu-individu yang ada prioriti, yang kita kata public figure dalam masyarakat. Contohnya pemimpin, sama ada daripada mana-mana parti, yang kena hukuman mahkamah. Daripada ayat kita bacakan tadi, sekalipun seorang hakim tu dia bukan Islam, tapi dalam keadaan tidak sedar, dia pun menggunakan ataupun kita kata merujuk kepada sumber yang asas, iaitu kebenaran ataupun kesaksamaan ataupun keadilan untuk menjatuhkan hukum. Sebab itu dalam satu riwayat hadis daripada Amir bin Al-As, Rasulullah SAW sabda bahawasanya, apabila seseorang hakim tu berijtihad untuk membuat satu-satu keputusan, kemudian keputusan yang dibuat itu benar, maka hakim itu akan mendapat 2 pahala. Sekiranya keputusan yang dibuat oleh hakim itu salah, maka hakim akan mendapat 1 pahala.
Di sini Islam menggariskan satu panduan kepada kita apabila keputusan hakim, sama ada dia Muslim ataupun non-Muslim, bila mana sudah dijatuhkan hukuman, maka itu adalah keputusan muktamad dan keputusan yang adil. Tak kisahlah kita fanatik macam mana sekalipun pada individu tu, ataupun kita ni jenis tak suka dah kat dia, kita pun kata biarlah, pergi mampulah. Ini tak boleh. Kita reda dengan keputusan hakim, tetapi kita kena ikut panduan agama kita juga. Kalau kita tak suka kat dia macam mana pun, kena ingat Nabi SAW pernah ajar satu doa kepada sahabat dia. Nabi kata doa tu, alhamdulillahillazi afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala kaseeran mimma khalaqa tafsila. Nabi ajar doa ni kepada sahabat dia bila sahabat dia tengok seorang sahabat yang lain dalam keadaan berduka cita, kena bala. Bala ni istilah merujuk kepada ujian ataupun cobaan. Bala ni. Jadi bila mana seorang sahabat tu kena, Nabi ajar sahabat lain baca alhamdulillahillazi afani. Segala puji bagi Allah yang telah memberi aku keafiatan, kesejahteraan, mimma ibtalaka bih, daripada apa yang Allah uji kamu, daripada apa yang Allah beri bala kepada kamu. Wa faddalani ala kaseerin, dan Allah melebihkan aku daripada banyak sekalian manusia. Maknanya Allah beri pilihan kepada kita. Imam Nawawi ajar kita baca doa ni dalam dua versi. Satu versi kita boleh baca dengan nada yang kuat. Kita baca kuat supaya dia tu yang kena bala tu, dia sedar lain kali jangan buat perkara-perkara yang tidak elok. Satu lagi kita baca dengan perlahan untuk menjaga hati dia. Takut-takut dia sudah sedar, kalau kita baca doa tu dia jadi kecil hati, maka jangan. Dan di sini juga pendirian kita bila mana kes-kes macam ni, kita kata high profile, berprofil tinggi, kita terlepas sebut sebagai seorang Muslim, kita akan tanggung depan Allah Subhanahu Wa Taala sama ada baik buruk dia. Dosa ni ahli jemaah sekalian, secara umum kita boleh bagi kepada dua. Satu, dosa manusia dengan Allah, dia minum arak, dia berzina, tu direct Allah dengan dia. Satu lagi dosa dia dengan Allah tapi melibatkan manusia, pecah amanah, curi duit rakyat. Ni kita kena beza dua ni. Ulama kata dosa bentuk kedua, hak kata curi duit rakyat, pecah amanah ataupun perogoh yang melibatkan masyarakat lain, orang lain, maka dosa jenis kedua ni kita boleh ijtihad. Sebab apa dia girogo retina tu, bila masa apa semua, masa kita boleh sipeh nama, tak ada cerita. Masa kena rogo, tapi perogo kena ikhtiar supaya menjadi keselamatan bagi masyarakat ataupun orang-orang lain. Jadi orang lagu ni kena diisytihar betul kalau dia curi jumlah banyak mana gapo. Jadi itu tak ada kesalahan. Kadang-kadang orang beragama ni dia cuba bawa kepahaman dia dengan satu sentimen, dia sayang ke orang tu ke, dia ada macam nak memihak kepada orang tu ke. Dia cuba putar ayat Quran, dia cuba putar hadis Nabi supaya dia boleh sokong juga, walaupun benda tu sudah dijatuhkan hukuman oleh pihak hakim. Nabi kata, man satara mu'minan satarahullahu yaumal qiyamah. Sesiapa yang simpan aib saudara dia, Allah akan simpan aib dia di akhirat nanti. Hadis ni menunjukkan kalau keaiban tu tidak sakut dengan orang lain, tapi kalau aib ni sakut dengan orang lain, kita boleh buka, boleh royak siapa dia, jumlah mana dia curi. Tetapi kita tidak boleh bersukacita, gembira siapa buat makan kambing golek ke apa, tu tak kena. Tu kita kata berdoa-doa pula, tak comel dari segi akhlak seorang Muslim. Baik adik jemaah sekalian, insya-Allah malam ni kita sambung pengajian kita berkaitan kitab Syama'ilul Muhammadiyah pada hadis yang ke 24, bab yang ketiga.
Hadis yang ke-24, bab yang ketiga, bab ma jaa fi sya'ri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab berkaitan dengan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tahu dalam bab pertama kita belajar fizikal Nabi, sikit sebanyak ada dah dalam itu cerita bentuk rambut Nabi lagu mana. Dalam bab ketiga ni Imam Tirmizi dia detailkan lagi berkaitan dengan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-24 dari Anas bin Malik berkata, hari jemaah masih ingat lagi Anas bin Malik siapa dia? Dia sejarah ni kalau kata kita tak putar balik, kita tak peringat balik, dia tak ingat. Anas bin Malik ni seorang remaja atau kanak-kanak yang diserahkan oleh ibu dia Ummu Sulaim kepada Rasulullah SAW untuk berkhidmat kepada Nabi bila mana Nabi berhijrah ke Madinah. Kena ingat tu. Dan ada adik-beradik dia seorang lagi nama Al-Bara' bin Azib, periwayat dalam kitab kita ngaji ni juga. Jadi kedua-dua orang ni adik-beradik. Dan kelebihan Anas bin Malik ni sebagai ulangan untuk ingat balik, Nabi pernah doa satu doa khusus kepada dia. Ali jemaah, bila mana Nabi ni bila mana dia doa automatik jadi. Macam kita tengok dalam satu hadis sebelum daripada ni, hadis 23, iaitu hadis daripada Abdullah bin Sarjis. Abdullah bin Sarjis ni Nabi doa khusus pengampunan kepada dia. Ibarat Nabi ni kita kata gezek siap cok dah. Nah, kalau kita minta kerja tu boh besar sekali tu kata cok dah, tak payah masuk interview. Memang kita tak pergi dalam interview dia. Tapi sahabat Nabi ni, walaupun Nabi garanti dia ke mana ke dia tetap duduk belakang Nabi. Dia tetap berjuang untuk Nabi. Jadi Anas bin Malik ni Nabi doa khusus pada dia. Nabi kata, Allahumma aksir lahu malahu wa waladahu wa atil hayatahu ala ta'atik. Nabi kata, wahai Tuhanku, perbanyakkanlah harta dia, harta Anas bin Malik ni, wa waladahu, dan banyakkanlah anak-anak pinak dia, wa atil hayatahu ala ta'at, dan panjangkanlah usia dia dalam keadaan ketaatan kepadamu. 3 Nabi beri ke dia. Nombor 1, kaya ke dia, harta banyak. 2, banyak ke anak. 3, panjang ke umur dia, berkat Nabi. Anas bin Malik dalam setengah riwayat kata umur dia 100 lebih baru mati, setengah kata 98. Dengan jumlah anak dia sekali dengan cucu lebih daripada 100 orang. Ramai dah tu. Lebih pada 100 orang. Barakah daripada doa Nabi. Gapa dia Anas bin Malik kata, kana sya'ru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ila nisfi uzunaih. Rambut Rasulullah SAW menyentuh sehingga bahagian tengah kedua-dua telinga. Setuh. Rambut dia kata rambut Nabi ni setuh. Setuh cuping telinga. Setuh cuping telinga ni kita pernah belajar dah dulu. Dia sebut dengan kalimah wafrah. Wafrah, rambut jenis wafrah. Hadis ini bertaraf sahih. Jadi Anas bin Malik ni memang dia budak. Jadi dia tengok Nabi lagu mana, dia cerita ke sahabat-sahabat lain. Kemudian daripada cerita sahabat cerita titih sahabat tabi'in pula. Siapalah zaman kita. Kalau ambil silsilah jalan cerita tu kat kemah dia kata, bila kata sahih ni kat, seorang pun tak ada penipu, seorang pun tak ada pelupa. Jalur dia tu pun daripada seorang kaya, tabaqat ke tabaqat lain tu semuanya tersusun rapi. Kalau sahih. Hadis sahih. Hadis yang ke-25 daripada Aisyah berkata. Aisyah berkata, siapa dia Aisyah? Aisyah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana anak dara. Hak lain isteri Nabi semuanya adalah janda.
Aisyah dikatakan berkahwin dengan Nabi semasa dia berusia belasan tahun. Di sini kadang-kadang orang bertikar, guano Nabi jadi berahi ke budak. Kenapa Rasulullah SAW suka kepada kanak-kanak? Dia ada satu istilah, saya lupa dia, istilah merujuk kepada seks di kalangan kanak-kanak. Apa benda dia? Epoderpia, apa lupa dah. Dia ada ketagih seks ni sebenarnya. Setengah orang dia ada satu, kita kata, penyakit lah, ketagih seks kepada orang tua. Ada setengah tu ketagih seks kepada kanak-kanak. Jadi serangan daripada orientalis, orang barat, orang Kristian, Yahudi, dia buruk ke nama Nabi. Dia kata Nabi ni berahi ke budak tina. Lepas tu kita tak nafi, memang banyak dari penulisan ataupun artikel masalah hak mana dia nak hentam Nabi, dia hentam cara tu. Dia pukul kuat-kuat cara tu. Aisyah walaupun usia dia belasan tahun, dia tinggal dalam masyarakat Arab. Kehidupan orang Arab berbeza dengan kehidupan masa kini. Kalau kita tengok masalah ni, budak umur 20 tahun tak tentu lagi boleh masak nasi ke, boleh menguruskan rumah tangga, tak tentu. Tetapi zaman dulu kita tengok orang tua-tua kita dulu, toknya kita ke apa, haru-haru dia nikah umur belah tahun juga. Jadi tidak timbul masalah. Cuma bila mana orientalis ataupun orang kafir ni dia cuba split sejarah tu, dia suruh kita tengok masalah ni. Pandai dia. Kalau kita bodoh ikut cara dia, tengok lah ni tak logik lah, umur belah saya tahun nak nikah. Di Kelantan kita ada satu kes, kita tahun 2013-14. Ada kes di Tanah Merah, seorang lelaki usia lebih kurang 30 atau 40 berkahwin dengan kanak-kanak, boleh disebut remaja lah, usia kurang pada 15 tahun, tak silap umur 12 tahun. Kes ni naik siapa ke Jabatan Agama Islam apa semua, kes sekali sah nikah, boleh nikah. Kadang-kadang budak umur 15 tahun, kita kata dia tak boleh perform untuk buat seks. Maknanya kita kata dia budak metah, tak pandai nak berhubungan intim, jimat dan sebagainya. Kita kata realiti dia masyarakat lah ni, hak di sekolah-sekolah, budak-budak 3 ada dah hak ngandung. Budak-budak tu kita tak cerita hak pergi kat ngaji tinggi, hak di asrama ke apa, hak jauh dengan mopok, hak di kolej ke. Wallahu alam, mungkin ada. Bermakna seks bila mana usia baligh, dia dah boleh dah. Dia dah boleh dah start untuk mana melakukan hubungan itu. Tetapi pilihlah hubungan hak betul-betul halal. Kami ingat ada satu kes 2 minggu lepas, sebulan yang lepas, ada seorang sayang di Mahkamah Syariah Tunjung. Kita bincang dengan dia, ada satu masalah kes yang melibatkan seorang lelaki dengan pasangan dia, perempuan isteri dia kahwin lebih kurang dalam 6 bulan lebih, tak sampai 8 bulan dah dapat anak dah. Dan dia kahwin tu pula, dan dia kahwin pada bulan pertama dia tidak cek isteri dia ni mari hit ke tak. Mungkin orang baru, kita ibarat kereta baru lah dia, pakai bawa tak pakai cek yang minyak hitam ke apa, tak siapa tempoh kau tak pakai tekan gigi dia. Jadi dia tak cek. Sampailah bulan yang ke-7 isteri dia maknanya start pregnant daripada first, maknanya daripada masa kahwin tu dia pregnant cuma kecil perut. Bila mana sampailah bulan ke-7 dah nak due dah, maknanya dia pun pergi ke hospital ke apa. Jadi yang lelaki ni dia kata lah mungkin hasil dia lah, mungkin dia tak tahu, orang muda ni kata tak ada ilmu dia. Kita kadang-kadang kata terjun juga dalam lubang, tengok lubang tu lagu mana dia. Hak ni terjun pakai ya selalu dia tak cara dalam lubang tu ketak ke lubang hak luas tahun lubang telaga lah dia. Kalau orang pandai dia cek. Jadi dia kata tak apalah, anak dia suka lah dia. Bila mana pergi hospital apa selesai, siapa kes ni beranak. Jadi doktor pun konsult dia. Doktor ni lah consultation lah, rundi cara.
Kecek-kecek ni bukan sperma cik ni, kalau cik baru gini. Betul lah doktor tu royak dari segi sains dia. Dan doktor ni tak tanya adakah dia ni melakukan hubungan dengan Tino ni ke apa tak. Doktor tak tanya, doktor kira hak tu privasi dia. Sebab undang-undang peraturan doktor ni cuma nyapa benda hak fakta tu ya. Hak siapa buat ke apa, hak tu urusan lain dah bagi doktor. Jadi dia pun telita. Dia kata, oh kalau gitu bukan dia kata. Dia naik bengong lalu. Bila naik bengong dia pun ambil masa lah selepas isteri dia patah ke apa beberapa bulan. Dia pun hubungi hamba. Lepas hubungi hamba ke apa, hamba pun hubungi pihak mahkamah ke apa, moga kita punya hubungi ada. Jadi bila mana naik kes kita pergi nasihat ke apa, semua sit down dengan pihak 2-3 orang pihak mahkamah terlibat. Dapatlah satu solusi dah. Solusi ni maknanya tidak buka fail lah, maknanya kita bicara cara mudah. Bicara tu kita berkata, bukan yang berkata lah, pihak mahkamah kata, dia kata anak tu boleh dibankan kepada dia. Maknanya laki yang dia nikah ni boleh ban pada dia. Tapi betul anak tu memang anak zina, boleh dibankan kepada pak dia. Sebab nikah tu 9 bulan lebih dah baru boleh anak. Tetapi hak talih tu ada 2 perkara dia tak boleh. Nombor 1, tidak boleh menjadi wali nikah kepada anak dia. Yang kedua, dia tak boleh faraid. Pening dia. Tu ialah tawakal lah dia, kita ayat istikharah gapo semua buat. Dia pun aku betul alhamdulillah, dia kata dia setuju untuk bersama lagi. Dan untuk masa depan tu dia cuba ni lah sit down balik lah lagu mana. Dan dia kata memang tentangnya hebat daripada ahli keluarga sebelah hak lelaki ni. Ni muruah, kita kata maruah, dignity. Ni aib orang, tapi pengajaran bagi kita kena berhati-hati. Isu zina ni terlalu bebas. Lepas tu kita rakyat tadi, kalau nak rujuk Aisyah umur belasan tahun boleh jimuk, mana boleh melakukan hubungan seks sama telah budak-budak dah ni. Kamu lupa satu kajian di satu institusi pengajian tinggi. Kamu pernah terbaca satu kajian berkaitan dengan hubungan, dia bukan zina dah, dia kata hubungan antara lelaki dengan perempuan ni. Terutama yang kes-kes kena tangkap pada waktu malam oleh pihak pengawal universiti, pengawal kolej tu. Dia kata tidak pernah kurang daripada 100 kes tiap tahun di satu-satu universiti yang dia buat kajian itulah. Tidak pernah kurang. Bermakna banyak betul-betul kes lagu ni. Tu kes kena tangkap, kena tegur, kena binasihat dan sebagainya, beratus. Na'udzubillah. Kita minta jauh. Zina ni satu masa dia jadi benda hok jadi suka. Malah kita takut bila mana dia buat zina dia bangga. Na'udzubillah. Dabik dah ada. Deh. Bangga. Allahu Akbar. Hak tu kita takut sungguhlah. Kadang-kadang rosak nasab kita, keturunan kita kerana zina. Tapi anak yang lahir hasil zina dia sikit pun tidak bersalah. Hak tu kena faham masyarakat kita, bila anak zina ni dia hina habis-habis geng. Na'udzubillah, masyarakat yang salah, masyarakat yang silap. Anak zina walaupun dia ada bahagian hak dia tak boleh dalam kehidupan dia daripada mak ayah dia, sekalipun dia tak boleh dibinkan kepada ayah dia, tapi dia tidak dihina, dia mesti diberi tempat kedudukan yang sempurna dalam masyarakat. Silap-silap dia boleh jadi hafiz Quran. Ada satu tempat tahfiz Quran di Perak, saya hamba dia buat tahfiz, dia pernah royak di tahfiz dia ada anak-anak hak terbuai, hak mak pak ni tak sih, dia ada anak zina hak mak pak tak sih, dia ambil, dia kutip, hafiz Quran. Apa dah boleh hafal Quran. Jadi kalau orang nak sabit anak zina gini, siapa waktu ambil hadis sekalipun nak menunjuk kehinaan, hadis palsu saja tu. Kamu cerita saya hamba. Nah, ni kita nak beri pendedahan lah. Saya hamba ni dia PhD dalam bidang agama. Daripada degree dia ambil di Jordan, master di universiti tempatnya sampai PhD. Nak ceritakan ayah dia.
Ayah dia ni, dia orang Johor. Ayah dia ni, kita kata gangster lah. Samsin, jahat. Hak tayang orang, hak perah hubuk orang, semua kerja ayah dia buat. Siapa dia kata, masa dia kecil-kecil, dia biasa tengok ayah dia minum arak depan dia. Ayah dia mabuk-mabuk masuk rumah, balik rumah. Lepas tu dia kata, dia kenal mak dia, masa dia je sekolah rendah lah. Sebelum tu tak kenal mak dia siapa. Sebab lepas ayah dia cerai, ayah dia nikah dengan tu meta, cerai nikah dengan ni meta. Lepas dia kata kadang-kadang tak tahu mak kau siapa, tak tahu ayah nikah bila, tapi duk saling sama. Kadang-kadang mari duduk rumah seminggu, kadang-kadang 5 hari hidup rumah. Dia kata tak tahu siapa orang Tino. Ni dia cerita zaman budak-budak dia dulu. Lo ni PhD dah. Gapa dia? Antaranya dia kata, selain daripada sifat ayah dia ni memang jenis orang panas barang, dia kena teh ke gapo dia. Tapi ayah dia ni ada satu, kita kata apa ni, hati dalam dia, lubuk hati dia ada niat, iaitu dia nak anak dia berjaya dalam pendidikan, pengajian. Dia sponsor anak dia. Bila-bila dia marah, dia teh kau, dia buat perangai tu, bak ngaji jangan tinggal. Jadi daripada ramai-ramai anak dia tu, jadilah sayang ambo ni seorang. Siapa PhD. Lepas pada tu, sekitar tahun 2000 gitulah, Abang pernah buang dengan dia kata ayah dia tua dah, 80 hari gitulah kemungkinan usia. Dia kata dia ikhtiar bawa ayah dia ke masjid ke apa semua. Tapi dia kata payah liak lah dia tu. Sebab daripada zaman muda sampai masuk usia 50 lah, masih dalam keadaan gitu lagi kan. Dalam keadaan aruk, dalam keadaan tunjuk ke debel. Dia hak tak tahannya bila dia puak-puak dia mari. Dia puak-puak dia mari rumah, 5 orang sanjung dia, akak dia, panggil dia gini dengan gelara gini. Jadi orang kedebel ni walaupun dia sebenarnya nak tupik daripada dunia tu, dia tak boleh. Kerana puak-puak ni duk mari lagi ni. Ni hak jenis kita kata pengampu ni. Hak jenis orang kaki pon ni, dia duk mari lagi. Tak lepas dia. Umur 80 lebih anak dia bawa pergi masjid, kadang-kadang boleh pergi, kadang-kadang tak boleh pergi. Nah, akhir nak mati dia kata alhamdulillah beberapa bulan dia jatuh sakit, dia des mayat semua, tak rajin tinggal walaupun di rumah. Apa dah, bila Allah nak buka pintu hidayah dan nak cerita bab zina ni mana-mana boleh berlaku. Tapi kesal anak zina ko, kesal anak hak pok jahat setara mana ko, anak kalau Allah nak reda jadi molek. Sebab itu kaedah dalam fiqh, sumber duit daripada si bapa, sumber duit daripada si suami yang jelas haram dia kaki main sport toto, kau ketika-ketika boleh 10,000, ataupun dia kaki jenis perah hukum orang pegang-pegang dia tak pisah kan, tapi tak 1,000 kau apa, duit haram bila dipindahkan masuk ke dalam poket bini, makan ke anak apa semua, dia sudah transfer, istilah sumber haram sudah tak ada, dia jadi halal dah. Kerana sudah bertukar daripada sumber haram menjadi nafkah. Tu kaedah dia. Jadi kalau orang nak sabit kata tu, tengok anak dia ngaji bodoh tu kira apa, pok dia lah tu kerja apa, seluduk berah. Tidak. Pok seluduk berah dosa pok saja. Pok jual dadah, silap dosa pok, jawab depan Allah. Duit hak hasil jual dadah masuk dalam poket bini, halal. Jadi nafkah untuk isteri dan anak-anak. Tak sabit langsung, setitik pun tidak. Kita tengok tu kesan daripada pok dia lah tu. Tidak. Dia mau tak faham agama, dia mau kata gitu. Kalau kata Islam ni strict dia, tak boleh hak haram, bini pun haram juga. Mampu orang tino. Isteri dengan anak tak boleh makan paksa dah. Lain kalau kata si isteri tahu dia tak nasihat, dia pun bersekongkol, dia reda juga, dia pun nak juga. Baguslah habis tiket lah lagi nak sport toto, dia ambil pula duit ni. Tu lain, tu dosa dia tangguh, tapi tetap menjadi duit nafkah. Cerita Aisyah, dia kata gana, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin wa kana lahu sya'run fawqa al-jummah wa duna al-wafrah. Aku pernah berkongsi mandi dalam satu bejana air dengan Rasulullah. Aisyah kata dia biasa mandi dalam bekas air dengan Nabi. Nabi ni kali mandi bekas air biasa ya. Nabi ni bini dia.
Dan Nabi dengan Aisyah ni kelebihan dia, rapat dia setara mana, hak tak boleh challenge isteri-isteri yang lain. Nabi sebelum wafat, Nabi minta sugi hak Aisyah, sugi di gigi dia. Nabi minta, Nabi sugi di gigi dia pula, batang sugi yang sama. Hak tu rapat sungguh dia dengan Nabi SAW. Syiah dia cukup marah kalau sebut nama Aisyah, getar apa dia, berasa nak tuduh macam-macam, nak celah, nak hina Aisyah. Syiah kenapa dia takut sebenarnya? Kerana Aisyah ni banyak meriwayat hadis-hadis yang sahih berkaitan dengan kebatilan Syiah. Banyak. Nah, jadi lepas dia kata dia kongsi mandi dengan Nabi, baginda memiliki rambut yang panjangnya di atas bahu. Aisyah kata Nabi ni ada rambut panjang di atas bahu. Maknanya rambut panjang itu atas pada bahu, dan di bawah cuping telinga, bawah cuping telinga. Nah, ni kita panggil wafrah. Wafrah nama dia. Maknanya wafrah ni rambut panjang tak setuh bahu, tapi tutup cuping telinga. Ada pun rambut panjang tutup cuping telinga sampai rapat ke bahu. Waktu kita belajar dah dalam hadis dulu, nama dia jummah. Nah, jadi bak rambut ni, siapa-siapa nak tiru rambut cara Nabi dengan niat nak tiru Nabi rambut gitu, insya-Allah boleh pahala. Kenapa hamba insya-Allah? Sebab benda ni dikira sunnah jibiliyah. Kenapa yang kita bahas dulu lama dah sunnah jibiliyah. Bermakna tidak salah kalau nak sipeng rambut siapa mencecah bahu. Nah, tapi buat pattern betul-betul cara Nabi lah. Bila mencecah bahu, hak tepi ni pula dia kena menutupi telinga. Tapi kalau dia mau mencecah bahu, tepi ni dia mau botok. Tu tidak ikut cara Nabi dah lah. Trojan. Dia kata panjang Nabi, rambut panjang sampai sini, dia apa buat? Dia botok tepi. Salih. Nabi dalam riwayat hadis bab fizikal Nabi tu kan, Nabi penuh sisi belah dua. Nabi penuh sisi wak kanan. Nabi bila dia tengok Yahudi sisi kanan, dia sisi kiri. Yahudi wak kiri, dia wak kanan. Nak suruh berbeza sama, sekalipun dari segi perwatakan. Tu Nabi SAW. Kemudian satu hadis lagi ahli jemaah, iaitu hadis Al-Bara' bin Azib, hadis yang ke-26. Kerana apa Al-Bara' bin Azib ni riwayat dah tadi kan, dia beradik dengan Anas bin Malik. Dia kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an ba'ida ataupun bu'aida ma bainal mankibaih wa kanat jummatuhu tadribu syahmata uzunaih. Rasulullah SAW seorang yang memiliki bentuk tubuh sederhana. Nabi ni body dia kita kata slim and fit, comel-comel gitu, sederhana. Kedua-dua bahunya bidang. Nabi ni bahu dia bidang, dah terbuka. Ada riwayat kita belajar dulu, dia satu hasta. Satu hasta. Dan rambutnya yang terurai menyentuh kedua cuping telinga. Rambut dia terurai setuh cuping telinga. Hak ni wafrah tadi. Cuping telinga. Jadi ahli jemaah sipailah rambut. Boleh insya-Allah, niat sunnah boleh pahala. Sebab tu kalau perasan setengah-setengah jemaah ni mana kita kata pergerakan lah, ataupun kelompok-kelompok bawa pahaman masing-masing. Kalau nak ikut sunnah, contoh dah, kamu tengok orang tabligh bak rambut memang comel, sunnah Nabi dah tu. Cuma dia faham kalau sunnah jibiliyah ke sunnah ke mana. Kalau dia faham sunnah jibiliyah, lepas tu dia kata semoga Allah memberi aku pahala kerana kecintaan aku, kerana aku nak tiru Nabi, insya-Allah boleh pahala. Sipai rambut. Janggut jangan cukup. Kalau nak sipai rambut tu panjang, janggut jangan cukup. Ni rambut panjang, janggut tak ada. Tasil. Sunnah Nabi besar janggut tu. Besar sunnah tu. Dan setengah ustaz ni hok mai ngajar, tak tahu kita pun nak kata janggut tak sesipai. Situ pun kita nampak tak berapa sunnah mana dah. Lah sama tu lah dengan amalan pula. Na'udzubillah. Jadi ahli jemaah cukup dulu setakat tu, insya-Allah kita jumpa pada minggu hadapan pula. Kisah dah ada.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.